Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara? Boleh dengar suara tak? Boleh, boleh. Boleh. Dengar. Alhamdulillah. Malam-malam pula kelas kan? Okay, tak apa. Kita santai-santai je malam ni. Antuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini merupakan malam yang pertama kita bersama-sama akan mengambil manfaat, mengambil petunjuk, mengambil teladan daripada kisah salah seorang Rasul Ulul Azmi yang sudah dimaklumi, sudah pun kita ketahui. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan bertemu dengan kisah beliau, iaitu Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini adalah kelas pengenalan kita, siri 01, iaitu siri yang pertama. Jadi malam ni kita santai-santai, kita sesi pengenalan. Okey, pelan-pelan kita belajar. Jadi tuan-tuan dan puan yang menyaksikan di FB Akademi Tadabbur Malaysia, semoga kita semua dapat manfaat. Jadi nota tidak dapat saya kongsikan sebelum kelas bermula kerana saya masih lagi dalam menyusun maklumat-maklumat tersebut supaya maklumat itu mudah untuk difahami. Jadi moga-moga usaha kita yang sedikit ini kita tak buat lama pun, insya-Allah kita buat sejam cukup malam kan. Nanti kita bertemu semula pada hari Khamis. Maknanya hari Isnin 1 jam, hari Khamis 1 jam. Dan ada pula kelas-kelas lain pada hari Isnin, tak apa. Siapa yang dia mengiringi janji dia masuk majlis ilmu. Tak kisah mana-mana. Jadi usaha yang kita lakukan ini sebenarnya untuk membantu kita semua memahami kisah-kisah Nabi. Iaitu kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau tuan-tuan lihat pada poster, pada tajuk, kita akan memulakan dengan mengambil tahu kronologi. Jadi saya tak perlu ulas apa makna kronologi, semua faham. Kisah Nabi Allah Musa, tapi kalau sebut Nabi Allah Musa, mesti ada bersamanya kisah Firaun dan kisah Bani Israel. Jadi, dalam pengisian ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan mengetahui bagaimana kisah sebenar Nabi Allah Musa. Kita selalu jumpa dia berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tugas kita untuk kita mencari jawapan
Kenapa kisahnya berulang-ulang? Apa sebab? Apa istimewanya Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam? Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang dah belajar kisah Nabi Allah Musa dan sebagainya, tapi pengisian kita insya-Allah pada hari Isnin dan Khamis ini kita cuba mencari nilai tambah. Jadi kalau ada yang dah biasa dengar, alhamdulillah, mungkin boleh kukuhkan lagi maklumat. Kalau ada yang belum dengar juga, alhamdulillah. Jadi kita akan mencari mana-mana nilai tambah, penambahan maklumat tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, jadi malam ni kena banyak mencatat. Kerana kita akan jumpa banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi saya minta maaf sebab saya tak sempat nak masukkan dia dalam nota. Jadi saya sempat untuk nota kegunaan saya rujukan. Tapi tak apa, jangan bimbang. Seperti biasa, nanti saya akan kongsikan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi malam ni kita kenalan dulu tentang kisah Nabi Allah Musa. Kalau kita belajar kisah Musa ni, kita boleh cover tajuk apa. Dia sebenarnya, titik tolak dia, siapa dapat kuasai kisah Nabi Musa ni, dia boleh menguasai pelbagai cerita. Itu package kisah Nabi Allah Musa. Sebab tu saya memilih kisah Nabi Allah Musa bukan sekadar untuk kita merukaikan persoalan kenapa kisah Nabi Musa ni berterabur ayatnya, berterabur ceritanya dalam Quran. Bukan sekadar itu. Tetapi apabila kita menguasai kisah Nabi Allah Musa, kita akan dapat merangkumi beberapa kisah-kisah yang bergabung, yang berada dalam kisah Nabi Allah Musa. Terutama kisah Bani Israel. InsyaAllah. Kita tak tahu berapa siri, tetapi tuan-tuan ikut pengisian ini, okay, perlahan kita belajar 1 jam Isnin, 1 jam Khamis, sampai penghujungnya nanti kita akan ceritakan juga bagaimana peristiwa Bani Israel. InsyaAllah. Itu dalam kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kita pergi dulu yang pertama kepada pengenalan latar belakang Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kita boleh panggil Nabi Musa ni alaihi salam pun boleh. Kita boleh panggil Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam pun boleh. Sebab dia adalah Nabi, Rasul yang kita beriman juga kepada Nabi Allah Musa. Baik. Nabi Allah Musa ni, kalau kita nak tahu latar belakang dari sudut family dia, kita nak tahu tentang keluarga dia, ada maklumat tu di dalam Quran dan ada juga maklumat tu sedikit dia berada di dalam hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, siapa yang belajar kisah-kisah Nabi, dia semestinya kena rujuk juga mana-mana hadis Nabi SAW yang cerita pasal kisah Nabi. Dia tidak boleh hanya berpada kepada Al-Quran saja. Kadang-kadang dia memerlukan hadis Nabi untuk membantu mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Kerana hadis juga adalah wahyu. Jadi insya-Allah sepanjang kisah kita belajar kisah Nabi Allah Musa ni, mana-mana hadis Nabi yang sahih, okey, kita akan ceritakan. On the way kita belajar ayat Quran, kita akan belajar juga hadis-hadis Nabi SAW tentang kisah Nabi Allah Musa. Jadi tenangkan diri, okey. Minum kopi sikit malam-malam ni kan, ngantuk malam ni. Kelas banyak pula tu nak dikejar kan. Nak kejar kelas lain lagi dan sebagainya. Tapi tak apa. Siapa yang Allah beri dia kelapangan, dia manfaatkan. Okey, siapa yang tak dapat dengar, mungkin dia boleh ulang semula nanti. Dia lihat ada saya meletakkan di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, kita masuk kepada tajuk. Tak mahu kita buang masa. Okey, kita masuk kepada latar belakang Nabi Allah Musa. Siapa boleh kongsikan Nabi Allah Musa ni, bapa dia, nama siapa? Siapa tahu Nabi Allah Musa ni nama bapanya siapa?
Okey, tak apa. Saya tanya, si Imran. jawablah. Namanya Imran. namanya Imran. Okey, terima kasih pada Puan Hani, namanya Imran. Okey. Adakah Imran bapa Nabi Musa ni adalah Imran yang berada pada surah Ali Imran? Itu persoalan dia. Jawapannya betul, sahih, tepat. Nama bapa Nabi Allah Musa memang Imran. Cuma, adakah Imran itu adalah Imran yang sama pada kisah dalam surah Ali Imran? Adakah Imran itu sama wataknya, orangnya dengan Imran, ayah Nabi Allah Musa? Tak sama, Itu persoalan Ustaz. dia. Tak sama. Oh, dah pernah tahu kan? Dia tak sama. Di mana ambil maklumat, sumber maklumat yang mengatakan bapa Nabi Allah Musa itu adalah Imran. Ni juga kita panggil kaedah belajar. Di mana? Di mana sumber tu kita boleh dapat? Kita boleh ambil. Kalau kita kata tak sama, bukan Imran yang pada surah Ali Imran tu. Tapi kalau bukan Imran itu, Imran yang lain. Tapi sumbernya ambil di mana? Siapa yang bagi tahu? Sumber di mana kata bapa Nabi Musa ni adalah Imran tapi bukan Imran yang surah Imran? Jadi maknanya Imran yang mana? Ambil sumber mana? Sambil kita dapat maklumat ni, kita belajar juga metodologi macam mana kita boleh dapat maklumat ni. Okey. Boleh kongsikan jawapan? Tak apa, kita tak ada konsep betul ke salah ke tak ada. Saya nak kita, sebab kisah Musa ni orang dah biasa dengar. Jadi mungkin ada sudut-sudut lain yang mungkin orang tak tahu maklumat itu. Okey. Ada siapa yang boleh respon? Ada yang boleh memberikan maklum balas? Tak ada. Okey, tak apalah. Saya jawablah. Jadi malam-malam ni kita kita boleh berbual, ya, kita boleh saling memberikan maklumat. Jadi kita jangan berat-beratkan. Okey, kita belajar relax, tenang, ya. Sebab banyak perjalanan Nabi Musa ni, jauh lagi ni kronologi dia ni. Okey. Nabi Allah Musa, terima kasih kepada yang memberikan jawapan sangat tepat. Memang nama bapa Nabi Allah Musa dia adalah Imran. Tetapi Imran itu bukanlah Imran yang sama pada surah Ali Imran. Bagaimana kita tahu bapa Musa namanya Imran? Okey. Kalau kita rujuk, tulis sumber maklumat ni. Tulis maklumat ni, apabila orang tanya nanti kita boleh jawab dan kita boleh betulkan mana-mana kekeliruan yang mengatakan bahawa Imran tu adalah Imran yang sama kepada bapa Musa. Okey. Dalam hadis riwayat Muslim, ada hadis sahih ni, hadis sahih riwayat Muslim. Okey, tulis nombor hadis ni 165. 165 hadis riwayat Muslim yang Nabi SAW bagi tahu Musa ni memang bapa dia Imran. Bagaimana Nabi bagi tahu? Nabi SAW pernah jumpa Nabi Allah Musa. Agak-agak bila Nabi pernah jumpa Nabi Allah Musa? Kita sedia maklum kan? Nabi pernah jumpa Nabi Allah Musa alaihi mussalatu wassalam ketika Isra' dan Mi'raj. Kan? Kita dah biasa dengar Musa, Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Waktu Nabi jumpa Nabi Allah Musa tu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, marartu laylatal usriya ala Musa ibnu Imran alaihi salam. Waktu Nabi naik Mi'raj tu, Nabi sebut, Nabi kata, aku lalu, aku temui malam aku diisrakan tu, aku berjumpa dengan Musa bin Imran alaihi salam.
Jadi daripada hadis ini, riwayat Muslim memberikan kita jawapan. Rupa-rupanya Nabi Allah Musa ni, bapa dia memang nama Imran. Tetapi bukanlah Imran yang ada pada surah Al-Imran. Dia dua Imran yang berbeza. Jadi kalau siapa yang tak ada maklumat hadis ini, kemungkinan akan terkeliru antara Imran yang surah Al-Imran dengan Nabi Allah Musa. Sebab tu ada yang mengatakan Nabi Musa ni adik-beradik Maryam. Sebab dalam surah Al-Imran tu, keluarga Imran tu, itulah keluarga Maryam, itulah keluarga Nabi Allah Isa. Tetapi sebenar-benarnya tak sama. Dua keluarga Imran yang berbeza. Namanya sama. Bapa kepada Maryam alaihissalam namanya Imran. Bapa kepada Nabi Allah Musa namanya juga ala Imran. Dua generasi Imran yang berbeza. Tapi dua-dua itu orang yang salih. Okey. Bila dapat maklumat tersebut, okey. Nabi Allah Musa, family dia ada mak dia lah. Kisah mak dia ada nanti kita sebut dalam kisah Musa. Mak dia tu memang ada watak. Watak mak dia tu, mak Nabi Musa ni ada wataknya di dalam Quran. Tapi nanti kita kena cari jawapan. Berada pada surah apa? Kenapa kisah mak dia tu duduk dalam surah tersebut? Ini yang kita nak bongkarkan. Kita nak mencari jawapan. Sebab ramai orang, dia boleh cari maklumat tu. Mak Nabi Musa tu dalam surah apa? Tapi apabila kita tanya, kenapa kisah mak Musa tu dia berada di dalam surah Toha? Contoh, kenapa dia berada dalam surah Al-Qasas? Kenapa tak letak dalam surah Baqarah ke? Inilah jawapan yang kita akan cari. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat Quran, Allah Taala tidak akan meletakkan mana-mana ayat kalau tidak ada sebab dia. Jadi kerja kita lah yang akan mencari jawapan dia, mencari hikmah dia. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan. Jadi kita dah tahu dah. Musa, bapa dia Imran, emaknya tu ada wataknya. Nanti kita akan sebut dalam surah Al-Qasas dan surah Taha. Kita akan sebutkan nanti. Nanti kita akan pecahkan, kita akan cari jawapan pula. Kenapa kisah dia dalam surah Al-Qasas, kisah dia dengan mak dia panjang? Tapi kenapa pula dalam surah Taha kisah dia pendek pula? Itu pun kita akan cari jawapan. Kenapa? Okey, cuma emaknya tidak ada hadis yang sahih yang sebut siapa nama mak dia. Jadi jangan kita memandai-mandai meletakkan nama emak Musa sekian dan sekian. Kalau siapa yang dapat nama mak Musa tu sekian dan sekian, sudah pasti dia akan dapat daripada sumber Israiliyat. Nak tahu apa tu Israiliyat? Malam besok. Tonton ikut dengan Dr. Nick, pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Tamadun Islam. Kelas beliau hari Selasa dan hari Khamis. Hari Selasa dengan hari Sabtu. Okey, jelas dekat situ je lah. Okey. Family Musa ni yang bapa dia kita tahu namanya Imran. Cuma dalam Quran Allah tak cerita. Dalam hadis tak cerita apa pekerjaan bapa dia buat apa, tak ada. Emak dia ada. Cuma nama emaknya Allah tidak memberitahu siapa nama emak dia. Jadi kita tak usahlah ambil masa yang panjang nak cari siapa nama mak dia. Nak letak nama mak dia Halimah pun boleh. Nak letak nama maknya Fatimah pun boleh. Tak salah pun. Yang paling penting watak ibunya itu wujud. Okey. Yang berikutnya, Nabi Allah Musa ni, dia ada seorang lagi ahli family dia. Yang lelaki. Siapa namanya?
kita sedia maklum namanya adalah Harun. Harun. Nanti kita akan sebutkan sekejap lagi apakah surah-surah yang ada cerita pasal Harun. Namanya adalah Harun. Betul. Memang terang-terang dalam Quran namanya Harun. Kita tak boleh nafikan. Cuma Allah tak bagi jawapan dekat kita. Hadis juga tak cerita pada kita. Harun ni abang ke? Harun ni adik? Kepada Musa. Tidak ada jawapan. Harun ni abang Musa ke? Harun ni adik Musa? Enggak ada jawapan, Bu. Tidak ada jawapan. Tak ada jawapan. Allah cuma bagi tahu saudaranya Harun. Cuma saudara ni abang ke ataupun adik? Allah tidak memberitahu jawapan. Tetapi yang pasti dia adalah saudara lelakinya adalah Harun. Cuma abang atau adik, wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada mana-mana bagi jawapan, bawa sini, kongsi dengan kita, saya nak didatangkan dalil. Tak kira. Bawa sini dalilnya. Jadi kita belajar ni bukan sekadar kita dapat maklumat, tapi kita akan gunakan sumber data yang paling valid sekali, yang paling sahih sekali adalah Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kalau ada mana-mana ustaz, penceramah, penyampai yang kata dia itu adalah abang dia, buat sini dalilnya. Tidak ada. Kalau ada pun, riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat tidak mu'tamad. Kat situ kita kena belajar. Okey. Ada seorang lagi, adik-beradik Nabi Allah Musa, tapi dia perempuan. Yang ini kita tahu dia memang kakak. Kakak dia. Namanya siapa? Tuhan Allah tidak cerita namanya siapa. Tapi dia memang ada kakak. Nak tahu watak kakak dia tu, nanti waktu kita cerita tentang ibu dia, ada watak kakak dia. Jadi, itu sudah pasti kakak lah. Tentang tengok bagaimana kita boleh kata dia kakak. Dia bukan adik. Kerana cerita kakak dia tu nanti akan dikaitkan kisah waktu mak dia letakkan Musa di dalam satu kotak kayu, tabut. Jadi, sudah tentu itu kakak. Jadi kalau Quran bagi tahu macam tu, kita pun boleh kata muktamad, dia adalah kakak. Tapi Harun tak, Allah tak bagi tahu pun. Okey, jelas dekat situ. Jadi keluarga Musa ni latar belakang dia Musa, Imran, bapa dia dalam hadis riwayat Muslim, mak dia, cuma mak ni tak tahu nama siapa. Kemudian saudara lelakinya Harun, lepas tu kakak dia pun Allah Ta'ala tidak cerita siapa nama kakak dia. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada, tuan-tuan belajar di mana-mana, mengatakan ada nama kakak dia, nanti kongsikan maklumat dalam kelas hari Khamis. Nanti kita bincangkan. Tapi dengan syarat, tolong bawakan kepada saya, kalau dia kata kakak dia nama sekian dan sekian, kita nak tahu sumber ambil dari mana. Nanti kita bincang sambil belajar ni, sambil kita dapat maklumat, kita belajar metodologi. Macam mana kita nak berinteraksi dengan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, dah selesai latar belakang Nabi Allah Musa alaihimus salatu wassalam. Okay, dapat? Sempat catat tak? Sempat catat? Ya? Malam-malam ni InsyaAllah boleh, saya yakin. Saya akan permudahkan bahasa. Kalau saya laju sangat, tolong tegur. Ya, kalau tak jelas, tolong bagi tahu. InsyaAllah kita sama-sama ambil manfaat. Sejam je, kita akan buat sejam je. Tinggal lagi setengah jam je lagi. Okey, kita lanjutkan pada malam ni untuk siri 01. Siri yang pertama insyaAllah. Okey. Kita pergi kepada maklumat. Kalau kita nak tahu
kronologi. Kalau kita nak tahu kisah Nabi Allah Musa, maka antara caranya kita cari nama-nama dia dulu. Sebab Nabi Allah Musa ni memang namanya sebut dalam Quran. Kita tahu dia Musa, Musa. Sebab Allah bagi tahu nama dia Musa lah, kita panggil dia Musa. Okey, jadi salah satu cara untuk dapatkan maklumat adalah dengan mencari nama Nabi Allah Musa tu sendiri. Nama Musa. Mim waw sim ya tanpa titik tu. Musa. Cari nama dia dulu. Okey, kita ambil dulu nama dia. Apa penting nama dia? Kita akan ulas insya-Allah sekejap lagi. Okey. Nama Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam ni merupakan disebut namanya yang paling banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Setakat ni, tuan-tuan selama tuan-tuan pernah belajar, pernah dengar berapa kali nama Nabi Allah Musa disebut-sebutkan? Siapa boleh kongsikan? Ada berapa namanya disebut-sebutkan? Ada. Boleh kongsikan ada berapa? Sebut. Ada tak? Ada berapa kali nama Nabi Musa tu diulang oleh Allah di dalam Quran? Ada? Boleh berinteraksi dengan saya pada malam-malam ni? Ke macam mana ni? Tuan-tuan ada ke ni? Berapa kali? Tak tahu berapa kali, tak ingat berapa kali. Okey, tak apalah. Tawaduk orangnya, merendah diri. Okey, nama Nabi Allah Musa. Cuma saya tak tahu tuan-tuan, ada yang bagikan kita maklumat kat sini. Masya Allah. Ada 136 kali daripada Puan Aziza. Puan Mai kata 221 kali. Okey. Jawapan yang lebih tepat adalah 136 kali. Betul. Ada 136 kali. Cuma saya tidak tahu tuan-tuan dan perempuan ni kalau nak cari nama kalimah Musa, tuan-tuan ada apps ke? Tuan-tuan ada mana-mana aplikasi yang tuan-tuan guna? Kalau saya memang suka guna manual. Saya ada satu saya memang ada satu kamus yang dia menyenaraikan kalimah Musa. Tapi lambat sikit lah. Tapi insya-Allah lebih nampak. Okey. Kita sebutkan dia punya kisah nama-nama dia. Okey. Nama Nabi Allah Musa di depan skrin tuan-tuan dan perempuan di Zoom ni, tak apa kalau tak sempat salin malam ni, siapa ada handphone dia boleh snap saja guna handphone. Tapi kalau handphone juga guna untuk Zoom, tak apa. Nanti boleh tengok balik ulangan di FB Akademi Tadabbur Malaysia, memang kita akan letak di situ. Jadi manfaatkanlah baik-baik. Okey, kalau saya tersalah, tolong betulkan ya. Okey. Kalau kita lihat di Zoom, di skrin Zoom tuan-tuan dan perempuan, kisah Nabi Allah Musa ni, okey. Dia sebenarnya nama dia diulang sebanyak 136 kali. Okey, dalam surah Al-Baqarah 13 kali. Al-Imran sekali, An-Nisa 3 kali, Al-Maidah 3 kali, Al-An'am 3 kali, Al-A'raf. Ini tempat nama Nabi Allah Musa yang paling banyak disebutkan berbanding dengan surah-surah. Semua sekali berapa surah tahu? Okey, semua sekali ada 34 surah. Okey, yang menyebutkan perkataan Musa, Musa, Musa. 34 surah. Daripada 34 surah tu, yang paling banyak menyebut Nabi Musa adalah suratul Al-A'raf. 21 kali. Kenapa ya? Ni yang kita nak kena bongkar nanti. Kita kena cari jawapan. Kenapa Nabi Musa ni banyak sebut dalam suratul Al-A'raf? Ni kita mencari rahsia. Allah Ta'ala tidak akan menyebut namanya tanpa ada keperluan. Ini yang kita nak belajar sepanjang kita belajar kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, sempat catat? Okey, kemudian
Kalau kita tengok nombor 13 tu dalam surah Taha, ada diulang Nabi Allah Musa sebanyak 17 kali. Surah Taha ni merupakan surah yang ketiga. Surah yang ketiga paling banyak menyebutkan nama Musa 17 kali. Tapi surah yang pertama paling banyak surah Al-A'raf 21 kali. Yang kedua paling banyak adalah surah Taha. Ketiga. Tapi surah kedua surah apa? Yang paling banyak menyebutkan tentang Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Tak tahu jawapan dia? Izinkan saya ke slide yang berikutnya ya. Baik. Yang berikutnya, kita akan jumpa bermula bilangan surah yang ke-16 sampai 29. Kita akan jumpai Suratul Qasas. Menyebutkan nama Nabi Allah Musa sebanyak 18 kali. Maknanya, Suratul Qasas adalah surah yang kedua. Surah yang paling banyak menyebutkan nama Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam lebih satu je daripada surah Taha. Kalau surah Taha tadi 17 kali, surah Al-Qasas 18 kali. Kemudian, okey. Kalau kita nak lihat lagi, agak-agak surah yang keempat paling banyak surah apa? Kita patah balik yang pertama tadi. Surah yang keempat yang paling banyak menyebutkan kisah Nabi Allah Musa adalah surah Al-Baqarah sebanyak 13 kali. Surah Baqarah, surah yang keempat paling banyak menyebutkan kisah Nabi Allah Musa sebanyak 13 kali. Okey. Surah yang kelima, surah apa? Cuba tengok balik. Tengok balik. Malam-malam ni nombor tak berapa nampak lah Ustaz nombornya kan. Contoh. Cari kat mana lah nombor 5. Okey. Kalau kita cari dekat sini, kita akan jumpa nombor yang paling tinggi sekali adalah nombor 8 lah. Ini surah yang berikutnya lah. Az-Zariyat sampai Al-A'la semua sekali. Jadi kalau kita tengok yang kelima paling banyak tentulah yang nombor 8. Tapi 8 kali ni dia berada pada 2 surah. Dalam surah Asy-Syu'ara 8 kali, dalam surah Yunus pun 8 kali. Jika kita nak letakkan siapa nak jadi surah kelima paling banyak, kita boleh ikut susunan surah lah. Kalau kita ikut susunan surah, tertib susunan surah, tentulah surah Yunus dulu datang, surah nombor 10 kan. Barulah surah Asy-Syu'ara, surah nombor 26. Ini bermakna surah yang kelima iaitu surah Yunus merupakan surah yang kelima menyebutkan paling banyak kisah nama Nabi Allah Musa sebanyak 8 kali, diikuti surah yang ke-6 adalah surah Asy-Syu'ara juga sebanyak 8 kali. Okey. Lepas tu dapatlah yang berikutnya. Lepas tu baru turun kepada surah apa? Tentu paling banyak sekali surah yang berikutnya adalah surah Ghafir. Ada disebut sebanyak 5 kali. So dekat mana yang tak dapat tu? Okey, ni sempat salin insya-Allah. Cuma maafkan saya sebab saya tak dapat nak tuliskan nombor ayat. Ni kalau nak tulis nombor ayat 13 ni panjang berbenar nak tulis nombor ayat dia. Kalau sekali ni boleh juga tulis. Tapi kalau sampai 17 kali ni nombor ayat apa? Jadi kalau nak dapat ilmu tu lekat di dada, lekat di minda, cari. Lepas tu bulatkan Quran tu. Conteng Quran tu. Supaya nampak sikit Quran tu digunakan untuk belajar. Bulatkan, cari. Nanti buka surah Taha, cari Musa. Mana Musa ni? Okey.
jumpa daripada Suratul Mukminun. Surah Ghafir antara surah yang terbanyak juga, 5 kali disebutkan. Yang lain-lain tu semua 3 dan semua 2 dan lain-lain tu adalah 1. Jadi dari sudut keseluruhan surah yang ada menyebutkan menyebutkan nama Nabi Allah Musa ada 34 surah. Daripada 34 surah ini didapati jumlah keseluruhan nama Nabi Allah Musa adalah 136 kali. Okey, dah dapat maklumat tersebut? Okey. Kemudian saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan, okey, tadi saya dah sebut dah. Kaedah ataupun cara nak dapatkan maklumat tentang kisah-kisah para nabi, contohnya macam kisah Nabi Musa ni, guna kaedah apa dulu? Cari nama dia dulu. Cari nama dia dulu. Jumpa 34 surah, ada 136 kali. Tetapi belum habis lagi. Ini mau langkah 1. Belum habis lagi, ada langkah-langkah dia lagi. Okey. Langkah berikut saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini sama je macam 34 surah tadi, cuma kenapa saya warnakan dengan warna oranye tu? Oranye warna oranye. Malam ni tak nampak dah. Warna oranye. Warna kuning ke warna oranye tu? Wallahu ta'ala. Coklat dia. Kenapa saya letakkan dengan warna-warna tu? Okey. Warna-warna ni sebenarnya menunjukkan ayat dia satu je. Maksud dia, walaupun kita dah dapat 34 surah kisah Nabi Musa, kita jumpa nama dia, okey, tuan-tuan dan puan-puan, belum lagi dapat keseluruhan maklumat Nabi Musa ya, baru langkah pertama dulu. Okey. Daripada 34 surah tu, okey, 34 surah ni yang saya letakkan dengan warna-warna oranye ni menunjukkan bahawa surah-surah ni dia sebut nama je. Dia sebut nama dan ayat dia satu. Maksudnya ayat dia satu, lepas tu disebut nama. Nama tadi kita dah tahu dah, ni memang surah semua nama-nama dia. Tapi dekat nama tu dia sebut satu surah je. Jadi yang saya tunjukkan ni dia hanya surah yang ayat dia satu. Macam suratul Ali Imran. Ayatnya ada ayat dia satu je. Ayat nombor 84. Halaman 61. Ke surat 61. Jadi menunjukkan pada kita tak boleh kita hanya hanya jumpa nama terus kita nak ambil kesuruhan Nabi Allah Musa. Tak, belum lagi. Sebab nama tu kadang-kadang hanya letak je nama bersama dengan nama nabi-nabi yang lain. Dia letakkan, disebut Nabi Musa dengan nama nabi yang lain. Macam surah Ali Imran ayat nombor 84 tu. Contoh lain, kalau kita tengok surah Al-An'am, ada 3 kali. Tapi ayat dia tak bersambung. Ayat dia berpisah. Ayat 84 ada satu nama disebut Musa. 91 ada sebut nama Musa. 154 ada sebut nama Musa. Termasuk surah Maryam. Jadi yang saya tunjukkan ini maknanya ayat dia satu je. Tapi walaupun dia ayat dia satu, masih boleh digunakan untuk mendapat keseluruhan kisah Nabi Allah Musa. Nanti kita akan guna balik ayat ni. Cuma saya tunjukkan contoh. Kadang-kadang ada surah dia sebut nama. Tapi dia sebut nama tu nak dapatkan maklumat Musa tu, kisah dia, cerita dia, peristiwa tu tidak cukup hanya pada surah yang ada nama saja. Sebab kadang-kadang surah tu dia hanya sebut nama dia saja. Dekat situ maklumat yang kita kena ambil tahu. Style macam ni, kaedah macam ni memang banyak pada kisah-kisah Nabi. Kadang-kadang kita jumpa kisah Nabi tu,
Tapi rupa-rupanya disebut nama je. Tapi cerita sebalik tu, maklumat tetap ada. Ingat ya, maklumat tentang Nabi Musa tetap ada. Tetapi dia hanya satu ayat. Jadi tak cukup. Hanya jumpa nama sahaja. Jadi nak kena buat apa lagi? Kan kita nak tahu kronologi. Kan kita nak tahu cerita tentang kisah Nabi Musa dalam Quran. Jadi tak cukup lagi. So kena buat apa lagi? Okey. Kita semua dah sebut kan. Dan kita pun sedia maklum dah. Kalau kita sebut kisah Musa, siapakah watak-watak yang selalu dikaitkan dengan kisah Musa? Siapa dia? Siapakah watak-watak manusia yang kita belajar, yang kita tahu kalau sebut Musa, mesti ada watak manusia sekian. Mesti ada watak manusia sekian. Siapa dia agak sekali? Siapa dia? Siapa dia? Fir'aun. Oh, Fir'aun. Okey, betul. Jawapan pada pensyairan tu betul. Iaitu Fir'aun. Selain daripada Fir'aun, siapa lagi? Isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun. Siapa Aisyah. nama dia? Aisyah. Asia. 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 Aisyah. Sure. Aisyah. Asia. Asia ke Aisyah? Asia. Oh, Asia. Maaf. Okey. Betul, tapi belum muktamad. Sebab apa belum muktamad? Okey, ini satu lagi maklumat yang bukan kita kata keliru lah. Tapi kita pun tak boleh kata iya atau tidak. Watak seorang perempuan namanya Asiyah ada dalam Quran. Tapi Allah tak sebut namanya Asiyah. Okey. Tapi nama dia disebutkan di dalam hadis. Ada nama Asiyah. Okey. Nama Asiyah tu dalam hadis Nabi SAW ada. Cuma, okey, saya tutup dulu suara ya. Perlahan-lahan kita belajar. Perlahan-lahan kita belajar. Alright. Cuma, kita tidak boleh kata secara mu'tamad bahawa Asiyah itu dia adalah isteri Fir'aun yang Fir'aun zaman Nabi Musa. Kenapa? Kerana dalam sejarah bumi Mesir, dalam sejarah bumi Mesir, siapa saja yang menguasai bumi Mesir selain daripada zaman Nabi Allah Yusuf tu, mereka memegang gelaran Fir'aun. Faham tak maksudnya? Maksud dia, Fir'aun ni dia ada banyak bash. Dia ada banyak bash. Dia bukan Fir'aun itu hanya gelaran itu ada pada zaman Nabi Musa. Tidak ada. Jadi isu yang para ulama buat penelitian, dapatan para ulama mereka mengkaji Asiyah yang mana satu. Maksudnya Asiyah di zaman Fir'aun yang mana yang disebut di dalam hadis tu. Yang dia doa minta sebuah rumah dalam syurga tu kan. Yang itu pun kita tak dapat beri satu keputusan yang muktamad. Asiyah itu isteri Fir'aun di zaman Fir'aun yang bila. Tapi Asiyah tu ada. Hadis sebut. Cuma zaman Fir'aun mana? Wallahu ta'ala a'lam. Ke ada yang tak puas hati? Tak Ustaz. Ustaz saya cakap Asiyah tu Fir'aun Musa. Bawakan saya bukti yang Asiyah itu adalah Asiyah zaman Nabi Musa yang Fir'aun zaman Musa. Kalau ada, alhamdulillah dapat saya maklumat tu. Ini cara kita nak analisis data. Kita nak cari jawapan dia. Tapi asal tu wujud. Okey, terima kasih ya kepada yang memberikan jawapan. Okey, lagi selain daripada Fir'aun, betul, sangat betul. Siapa dia? Masita. Siapa dia? Masita. Yang cuci rambut.
Ada tak dalam Quran disebut nama Masita? Tak ada. Masita tu maksud dia tukang sisir rambut kan? Tapi Dia tak ada ada tak nama. tapi ada tak watak tu Allah sebut dalam Quran? Dalam hadis. Enggak ada, Bu. Okey, tuan-tuan nampak tak cara kita kan, apabila kita nak dapat satu fakta, mesti ada rujukan, betul? Mesti ada sumber dia. Maka sumber prima adalah Al-Quranul Karim. Bani Sumber Israel, sekunder Ustaz. dia, sumber Bani sekunder dia. Israel. Siapa dia? Siapa dia? Siapa Bani tu? Israel. Bani Bani Israel. Israel. Bani Israel. Benar. Jadi, Bani Israel ni memang sangat benar dikaitkan dengan Musa. Cuma, bukan Nabi Musa saja ada Bani Israel ya. Ni kita kena ambil maklum juga. Nabi Musa, bukan Nabi Musa saja yang zaman tu zaman dipanggil ada Bani Israel. Kita kena ambil maklum juga. Tapi memang tepat. Apabila kita nak tahu kisah Musa, kita kena tahu siapakah as-sahsiyatu. Siapakah watak-watak yang mengiringi kisah Nabi Musa. Firaun memang tepat. Bani Israel pun tepat. Jadi, siapa lagi? Siapa lagi? Nabi Nabi Haidir. Harun. Nabi Haidir. Nabi apa? Nabi Haidir. Harun. Harun. Okey, Nabi saya jawab dia Harun. dulu. Okey, Nabi Harun pun tepat juga. Satu lagi Khidir. Khidir pun ada Surat juga. Tapi kisah Khidir tu nanti kita akan tengok. Nanti waktu kita belajar kronologi, kita nak letakkan kisah Khidir tu di hujung usia yang mana watak Khidir tu Nabi Allah Musa bertemu dengan Khidir. Sebab itu pentingnya kita belajar dulu kronologi, kita susun dulu, lepas tu baru kita pergi kepada mencari jawapan. Kenapa Khidir itu berada pada watak sekian-sekian-sekian? Nanti kita cari jawapan dia. Tapi sangat betul. Okey, jadi kalau dah ada maklumat itu, maka kita kena buat apa? Kita kena carilah maklumat Firaun tu. Ini kita tak susun kronologi lagi ya. Kita cari dulu maklumat tu. Cari dulu maklumat tu dipanggil kutipan data. Dia panggil dalam kaedah belajar. Saya tengah belajar kan, tengah buat PhD tu. Dia panggil kaedah analisis kandungan dia panggil. Cari data dulu pasal Firaun. Jadi macam mana kita nak tahu Firaun? Macam mana kita nak tahu kisah Firaun? Jadi kita nak cari pasal Firaun. Kalau Musa, kita tahu ejaan dia Musa. Kalau Firaun, macam mana kita nak cari Firaun tu? Kita carilah perkataan Firaun. Firaun. Okey, saya tunjukkan. Okey, kita tengok Firaun dulu. Okey, kita cari. Cari dulu kisah Firaun. Okey. Ini kita boleh sebut dia punya kronologi ya. Nanti minggu yang berikutnya nanti saya susun. Saya bantu tahu apa susun. Dapatkan dulu. Ambil dulu data-data ni pasal Firaun. Jadi cara dia kita cari. Firaun. Perkataan Firaun tu dalam Quran. Fa, ra, ain, waw, nun. Firaun. Jadi kita cari perkataan Firaun alaihi la'natullah. Ke atasnya Allah laknat dah Firaun ni. Jangan jawab Firaun alaihi salam pula. Firaun alaihi la'natullah. So ke atasnya laknat Allah. Okey, tuan-tuan sambil belajar ni kan, sambil belajar, sambil kita dengar, kita pun belajar. Oh, macam tu caranya nak dapatkan sumber, nak dapatkan maklumat tu. Kita kumpul dulu. Kita tak susun dulu. Biar dulu. Kita ambil dulu maklumat tu, cari Firaun. Jadi kita tengoklah sama ada tuan guna apps ke, tuan guna cara manual ke, cari Firaun. Jadi apabila kita cari Firaun tu, rupa-rupanya perkataan Firaun itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 74 kali. 74 kali perkataan Firaun di dalam Al-Quran. Okey, saya tunjukkan satu persatu ya.
Secara tak langsung. Tak apa, kalau tak sempat, nanti boleh tengok semula di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Tak apa, jangan bimbang. Tak perlu terkejar. Yang paling penting kita belajar kaedah, cara nak belajar kisah-kisah Nabi. Okey. Nanti saya terangkan kenapa saya letak warna kuning ni, warna oranye ni. Okey. Kalau kita cari perkataan Firaun, okey. Okey. Dalam surah Al-Baqarah kita akan jumpa 2 kali. Surah Al-A'raf kita akan jumpa sebanyak 9 kali contoh. Waktu kita baca surah Yunus kita jumpa 6 kali. Okey. Waktu kita baca surah Al-Qasas kita jumpa sebanyak 8 kali kisah Firaun. Tapi paling banyak masih lagi berada pada suratul Al-A'raf. Sama banyak macam kisah Nabi Allah Musa disebutkan namanya. Okey, ini saya paparkan ni ada 15 surah. Yang pertama yang menyebutkan kisah nama Firaun. Okey, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-A'raf, Al-Anfal. Okey, kenapa saya letak warna kuning ni, oranye ni? Warna oranye ni kisah Musa tak ada. Maksudnya dalam nama Musa tak ada dalam surah Al-Anfal. Tapi Firaun duduk dalam surah Al-Anfal ni. Nama dia. Begitu juga dengan surah Sad. Nampak tak surah ke-15 surah Sad? Ada sekali. Waktu kita cari nama Nabi Musa tadi, tak ada jumpa nama Musa tu sebut dalam surah Sad. Tapi ada nama Firaun. Nama Musa tak ada dalam Al-Anfal. Tapi ada nama Firaun. Oleh itu, apabila jumpa nama Firaun, ada kaitanlah dengan Nabi Musa. Ini bermakna data ayat yang kita ambil dalam surah Al-Anfal tu kita gunakan untuk menghimpunkan kisah Musa nanti. Nampak tak perbezaan dia warna oranye dengan warna oranye ni? Nampak ya? Warna oranye tu maksudnya dalam nama Nabi Musa tak ada dalam surah Al-Anfal. Tapi nama Firaun ada. Dalam surah Sad, nama Musa tak ada. Tapi nama Firaun ada. Kenapa ya? Nanti kita akan sebutkan. Dapat? Okey. Kemudian, surah yang berikutnya yang ke-16, sampai, bukan surah ke-16, bilangan yang ke-16 sampai bilangan ke-27, kita akan jumpa banyak surah yang nama Nabi Musa tak ada dalam surah ni. Tapi nama Firaun pula ada. Macam surah Dukhan ada 2 kali jumpa nama Firaun. Surah Qaf jumpa sekali. Dalam surah Al-Qamar nama Musa tak ada tapi ada nama Firaun. Dalam surah Al-Muzammil contohnya 2 kali sebut nama Firaun. Dalam suratul Fajar sekali sebut nama Firaun. Tapi surah Ghafir pun banyak juga nama Firaun 9 kali sama dengan surah Al-A'raf. Ini bermakna persoalannya adalah kenapa dalam setengah surah ada sebut nama Musa tapi tak ada nama Firaun. Setengah surah ada nama Firaun je, tak ada nama Nabi Musa, tapi ada kaitan dengan Musa. Inilah di antara jawapan yang kita akan cari nanti. Kenapa ya Allah ada maklumat yang sebegini? Inilah yang kita akan belajar insya-Allah sepanjang kelas kita hari Isnin dengan hari Khamis. Lepas ni ingat je, Isnin Khamis kisah Musa. Isnin Khamis kisah Musa alaihi wassalatu wassalam. Bersedia minda untuk mencari data-data kisah-kisah yang ada. Okey, kalau warna yang saya tidak warnakan dengan warna oranye ni bermakna surah tu ada nama Musa dan surah tu juga ada nama Fir'aun. Kalau yang warna oranye ni tidak ada nama Nabi Allah Musa tapi ada nama Fir'aun. Nanti kita cari kenapa, mengapa. Okey, dah dapat 74 kali. Okey.
Boleh saya teruskan lagi? Larat lagi? Tak nak belajar malam-malam macam ni? Boleh Boleh Ustaz. lagi? Boleh. Boleh Boleh lagi? Ustaz, boleh. Boleh. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Kalau boleh lagi, Masya Allah. Semangat tuan-tuan perempuan. Okey. Sama-sama kita belajar ya. Saya sebenarnya paling banyak dapat manfaat. Saya belajar. Kan. Moga-moga kita dapat menguasai kisah Nabi Musa. Baik, kita teruskan. Okey. Kalau yang depan ni, yang warna kelabu semua ni kan. Warna kelabu ni, daripada bilangan 1 sampai 14 ni, di 1-14 dibetulkan. 14 surah ni ada kisah Musa tapi tak ada kisah Firaun. Tak ada nama macam ni. Dalam yang saya warna 14 ni ada nama Nabi Musa tapi tak ada nama Firaun. Ni nanti kita akan carilah jawapannya. Tak apa, jangan pening kat sini. Tapi paling penting kita dapat apa? Kita dah dapat ada 27 surah ada nama Firaun. Okey? Jadi, kita kena gunakan 27 surah ni. 74 kali nama Firaun. Okey, tapi belum lengkap lagi cerita Nabi Allah Musa. Kita kumpul dulu maklumat tu, nanti baru kita susun kronologi dia. Jadi tadi siapa sebut nama Bani Israel kan? Okey. Kita tengok Bani Israel. Dalam Al-Quran, kadang-kadang kita jumpa nama Bani Israel. Okey, dia ada dua. Kadang dipanggil Banu, kadang dipanggil Bani. Cuma tuan-tuan jangan ambil kalau disebut nama Israel. Jangan ambil nama Israel saja. Kalau hanya Israel, dia tak ada perkataan Bani. Dia tidak ada Bani. Israel itu siapa? Negara. Negara, Masya Allah. Masya Allah. Negara, betul. Tapi dalam Quran, kalau jumpa Israel je, ia Nabi Yaqub. merujuk, ya benar. Nabi Yaqub. Ya, ia merujuk kepada Nabi dia merujuk kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub nama dia Israel. Sekarang isu kita nak cari Bani Israel. Sebab Nabi Yaqub Nabi Musa dia tidak ada pada zaman Yaqub. Kita kena faham macam tu. Tetapi Nabi Musa keturunan Yaqub. Oleh sebab itu kita kena asingkan. Jumpa perkataan Israel, kita kena letak dia di luar. Letakkan. Jadi kalau kita cari Israel, kita akan jumpa dua tempat. Yang Israel. Contohnya dalam surah Al-Imran ayat 93. Ataupun kita jumpa dengan surah Maryam ayat 58. Kita kena keluarkan ayat tu. Kita asingkan dia. Lepas tu, barulah semua cerita tentang Bani Israel. Cari semua sekali. Ambil dulu maklumat tu, kumpulkan, tulis, letak dalam kertas. Kalau macam saya, kisah Nabi Musa ni, saya gunakan kertas majung. Kertas majung tu, saya letak, saya kumpul sebab kita nak guna banyak kan. Perlu satu meja yang besar tu, kisah Musa. Kalau nak senang, ambil kertas A4, cantumkan dia. Cantumkan, step tambah dia supaya besar. Sebab kisah Musa ni, kita kena susun dia. Lepas kita dapat data dia, kita kena susun pula. Nanti saya bantu tuan-tuan puan. Macam mana kita nak menyusun maklumat-maklumat tu. Okey, cari Bani Israel. Okey, kita sama sikit lagi ya. InsyaAllah, perlahan-lahan. Okey, kalau kita buka dalam Quran, rupa-rupanya penyebutan perkataan Bani Israel ataupun Banu Israel, kita akan jumpa pada 15 surah. Kita akan jumpa pada 15 surah. Suratul Baqarah disebut 6 kali. Ali Imran 2 kali. Al-A'raf 4 kali.
Yunus 3 kali, Al-Isra 4 kali. Termasuklah surah Sajadah kita jumpa sekali, surah Ghafir kita jumpa sekali. Okey, ambil dulu maklumat ni. Ambil maklumat ni pasal Bani Israel. Ini 10 surah yang pertama daripada Al-Baqarah, Al-Imran, Al-A'raf, Yunus, Isra, Taha, Asy-Syu'ara, An-Naml, As-Sajadah, Ghafir. Surah yang kebilangan ke-11, surah Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf dan As-Saff. As-Saff kita jumpa 2 kali perkataan Bani Israel. Jadi semua sekali berapa kali? 41 times. 41 kali kita jumpa perkataan Bani Israel. Kalau saya tersalah kira, mungkin saya tersalah letak penyebutan berapa kali, nanti kita akan betulkan. Dapat dulu maklumat ni. Bani Israel dapat. Kalau sempat salin. Kalau siapa boleh snap terus. Kalau tak sempat tak apa, nanti boleh rujuk dekat FB balik semula. Akademi Tadabbur Malaysia, tengok balik, salin balik. Boleh pause kan? Salin balik. Dapat maklumat ni. Kumpul. Saya bantu tetamu puan. Macam mana kita nak susun cerita dia. InsyaAllah. Bukan sekadar kita dapat maklumat, tapi kita belajar. Macam mana nak kumpul maklumat itu. Macam mana nak buat analisis maklumat itu. Okey. Dah dapat maklumat tersebut? Okey, 41 kali. Okey. Maknanya, Alhamdulillah. Setakat ni, kita dah jumpa maklumat tentang nama Nabi Allah Musa. Dah dapat. Kan? Pada 34 surah. Kita pun dah dapat dah surah-surah yang ada menyebut nama Firaun. Alhamdulillah dah dapat. Okey. Kita juga dah dapat dah nama-nama penyebutan perkataan Bani Israel dalam 15 surah. Tapi belum habis lagi. Kita tertinggal satu lagi watak yang ada dalam kisah Nabi Allah Musa. Watak siapa tadi? Watak Harun. Okey, kita cari watak Harun pula. Nak cari Harun macam mana Ustaz? Ejaan dia Harun lah. Ha simpul, alif, ra, waw, nun. Harun. Cari Harun. Jumpa perkataan Harun. Penyebutan nama Harun dalam Al-Quran. Kita akan jumpa sebanyak 19 kali nama Harun. Cuma, okey, ambil perhatian. Kenapa saya letakkan ayat 28 dekat surah Maryam ni warna merah? Okey, cuba kita tengok. Semua sekali ada 19 kali nama Harun. Daripada surah Al-Baqarah, Al-Baqarah ada 1 kali. Ayat 248. Itu ayat. Kalau ayat 1, saya boleh letakkan nombor ayat dia. Okey, letakkan dulu ayat dia. Okey, kemudian surah Al-A'raf ada 2 kali. Surah Yunus ada 1 kali. Saya rasa macam lebih 19 ni. 3, 5, 6, 7, 8, 8 campur 4, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 21 betul. Saya tersalah ni sebenarnya. Saya betulkan sekejap. Boleh? Saya betulkan sekejap. Betulkan 21 kan? Kejap. Okey. Betul tak? 1, 3, 4, 5, 6. Oh, bukan 21. 20 aja. Sebab apa tau? Saya tunjukkan. 3, 5, 6. 6, 7, 7. 11, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pening dah saya ni. Berapa? Cuba kira. 3, 5, 6, 7. 7 campur 4. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pula. Okay. 20 kot Ustaz. Kenapa 20? Kejap. Ni 3, 4, 5, 6, 7. 7 campur 4, 11 kan? Kenapa 11. yang ketujuh? Kenapa yang Kenapa? ketujuh? Maryam tu 2 ayat Ustaz. Tak. Macam mana? Oh bukan. Maryam ni macam ni ya. Okey, macam ni. Saya tunjuk dulu. Kita kosongkanlah. 20 kita kosongkan. Maafkan saya. Okey, begini.
dekat surah Maryam, memang kita akan jumpa perkataan Harun. Tapi Harun ayat 28 ni, bukan Harun saudara Musa, tetapi Harun saudara Maryam. Peh tak? Peh ke dok peh? Surah Maryam akan jumpa dua nama Harun. Tapi Harun yang pertama tu adalah Harun saudara Maryam. Sebab itu ramai yang terkeliru yang mengatakan Maryam ni saudara Musa sebab dia ada Harun. Maryam, kalau siapa tengok ayat 28, saya ditina Maryam selepas dia lahirkan Nabi Isa, dia bawa Nabi Isa tu dukung. Dia balik ke kampung dia. Waktu dia balik dekat kampung dia, orang-orang kampung dia cerca dia. Sampai ke orang kampung dia kata apa? Wahai saudara Harun. Dia kata, wahai saudara Harun, hang dah buat apa ni? Maksud ayat dia macam tu. Jadi Harun dekat situ dinisbahkan kepada Maryam, saudara Harun. Jadi Harun ayat 28 tu bukanlah Harun yang saudara Musa. Jelas tak? Faham tak? Jadi ayat dia 19 kan? Kena kira kat situ. Rasa 20 juga tu. Okey, nanti kita semak balik yang ni. Yang ni nanti kita betulkan dulu. Tapi setakat ni dekat situlah. Cuba kira. Cuba kira malam-malam ni. Sebab saya banyak sangat nota. Tengah duk belajar lagi kan. Di bertukar-tukar. Okey. Dekat surah Baqarah ada 1. Betul ya? Baqarah ada 1. An-Nisa ada 1. Al-An'am ada 1. Cik kira Okey. Al-A'raf ada 2. Ada 2 tempat. Okey. Surah Yunus ada 1 tempat. Okey. Surah 19 Ya, 19. 19. Ya, 19. 19 Okey, 19. Okey, tulislah 19. Maafkan saya. Tapi ayat 28 tu, dalam surah Maryam, dia memang bukan Harun. Siapa ada buka Quran kan? Dia buka Quran cepat-cepat dia tengok. Betul lah ayat 28 tu sebenarnya bukan Harun saudara Musa. Tapi dia Harun saudara Maryam. Itu ramai yang terkeliru. Dia ingat Harun Musa tu sama dengan Harun Maryam sebab namanya Harun. Bapa pula sama. Bapa Maryam nama Imran. Bapa Musa pun nama Imran. Itu yang ramai terkeliru. Tapi sebenarnya ayat 28 tu bukanlah Harun saudara Musa tapi Harun saudara Maryam. Okey. Dah dapat dah semua maklumat ni kan? Barulah kita akan himpunkan dia. Kita akan himpunkan dia nanti menjadi fasa by fasa. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan perempuan, kena himpun dulu. Jadi balik ni, malam ni, sampai nak ke hari Khamis nanti, cuba himpunkan. Ada berapa surah? Tapi tak habis lagi sebenarnya. Tapi kelas akan datang, saya akan sebutkan tuan-tuan terus. Apakah surah-surah yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa, ayat yang panjang, ayat yang pendek. Macam tu. Lepas tu, lepas kita tahu nama-nama surah tu, baru kita cari dia punya kronologinya. Macam mana nak susun? Susun dulu kronologi dia. Lepas tu nanti saya bantu letakkan surah ini duduk kronologi mana. Okey, sebab kalau kita tengok pada kronologi tu ada 2 pendekatan. Ada sebahagian ulama dia letakkan fasa kehidupan Nabi Musa ni ada 5 fasa. Ada yang letak jadi 6 fasa. Mana-mana pun boleh. Tapi nak letak contoh kan. Fasa 1 nak letak surah apa ya? Rujukannya. Fasa 2 nak letak surah apa? Fasa 4 nak letak surah apa? Tadi saya dah sebutkan tadi
Kita kumpulkan dulu surah-surah tadi itu yang ada sebut kisah Nabi Musa, yang ada sebut nama Firaun, yang ada sebut nama Harun, yang ada sebut tentang Bani Israel. Kumpul maklumat itu. Nanti kita akan sebut pada kelas akan datang apakah surah-surah yang ada berkaitan dengan kisah Musa. Tadi dah dapat dah sebenarnya dah tadi. Kan? Tapi nanti minggu depan kita akan kecilkan lagi. Kita susun lagi. InsyaAllah. Nanti kita akan dapat jawapan dia. Yang lebih terperinci. Dan minggu depan, insyaAllah, saya akan, bukan minggu depan, hari Khamis. Hari Khamis ni, kita akan sebutkan fasa-fasa. Maksudnya stages by stages ataupun marhalah-marhalah. Marhalah-marhalah ni secara tak langsung kita akan susun terus kronologinya. Satu persatu. Itu kita akan sebut pada hari Khamis siri yang kedua. Dan hari Khamis yang akan datang juga kita akan sebutkan kalau kita boleh kuasai kisah Nabi Musa, apa cerita lain, package yang saya boleh belajar? Saya akan sebutkan minggu depan. Ni. Contoh kan? Saya akan sebutkan. Ada lebih kurang 20 kisah yang bukan kisah para Nabi. Tapi kisah-kisah ni kita boleh cover dekat kisah Nabi Musa. Nanti saya akan sebutkan pada minggu yang pada kelas akan datang. Jadi hari Khamis ni tugas kita buat apa? Pertemuan kita hari Khamis kita buat apa? Hari Khamis ni insya-Allah kita akan sebutkan surah-surah yang ada memuatkan kisah Nabi Allah Musa, cerita yang panjang, ayat berapa ke ayat berapa, mana cerita yang pendek. Kisah Nabi Musa ni dia ada dua pendekatan. Ada ayat yang terperinci, ada ayat yang pendek aja. Lepas kita susun, sebut surah-surah tu, baru kita sebut peringkat nombor 2, kronologinya. Dan kita sebut kronologi, peringkat yang berikutnya baru kita letakkan. Ayat ni nak letak ke ayat berapa? Ayat ni nak letak kepada ayat daripada fasa-fasa yang keberapa? InsyaAllah pada hari Khamis. Jadi moga-moga malam permulaan ini, pertemuan kita yang pertama ini memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Jadi saya buka, mungkin ada beberapa soalan nak tanya. Boleh insyaAllah, boleh tanya kalau ada apa-apa pertanyaan. Okey, ada soalan. Dekat chat tu ada soalan tak? Okey, betul 19. Alhamdulillah, terima kasih. Nabi Musa keturunan Yaqub. Ya, sebab apa kita kata dia keturunan Yaqub? Sebab Nabi Musa kan Bani Israel. Nabi Yaqub, dialah sebenarnya nama Israel. Israel adalah nama lain bagi Yaqub. Jadi, keluarga Nabi Yaqub itulah sebenarnya adalah Bani Israel, batch yang pertama. Kalau orang tanya, apakah Bani Israel batch yang pertama sekali? Adalah batch anak-anak Nabi Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub itulah batch yang pertama Bani Israel. InsyaAllah, apabila kita masuk kisah Nabi Musa ni, nanti saya bantu tuan-tuan dan puan susun sejarah sampai Bani Israel yang ada kat Palestin sekarang ni. InsyaAllah. Sampai kita bawa kisah zaman Nabi sendiri. Macam mana adanya Yahudi Bani Qainuqa, macam mana ada Yahudi Bani Nadir, macam mana ada kisah Yahudi Bani apa lagi? Bani Quraidah. Macam mana Yahudi tu daripada Bani Israel tu sampai dia boleh masuk ke Madinah. Itu insya-Allah kita akan cerita. Tapi kita kuasai dulu kisah Musa. Sebab kisah Musa ni dia adalah figure paling utama yang sangat diagung-agungkan. Kalau orang tu Nasrani pun dia sangat muliakan, dia mengakui Musa tu. Dia perakui Musa. Apatah lagi kalau Bani Israel. InsyaAllah kita akan
kuasai maklumat ini dengan bantuan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita usaha untuk kita belajar. Baik, ada pertanyaan apa-apa lagi yang lain tak? Malaikat maut, dua wanita yang dibantu oleh Nabi Musa, jap. Dua wanita yang dibantu Nabi Musa beri minuman tenakan tu, ini soalan ke apa ni? Dua wanita yang Nabi Musa beri tenakan minuman tu, waktu cerita tu duduk fasa ke berapa? InsyaAllah nanti kita ceritakan. Tapi yang pasti Nabi Musa belum jadi Nabi lagi. Dia belum lagi dilantik menjadi Nabi. InsyaAllah. Jadi kita akan ceritakan satu persatu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengisi, bertemu kita, belajar kita pada malam ini. Semoga kita banyak dapat manfaat. Kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah. Jika tuan-tuan nak melihat ulangan dia, nak catat ayat-ayat tersebut, nanti boleh lihat dekat FB Akademi Tadabbur Malaysia ataupun nanti akan di-upload di YouTube. InsyaAllah. Moga kita dapat manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.